saja yang terikat dengan akta ni. Yang tak daftar ni tak terikat. Bagaimana puan? Okey, untuk buat masa ni kita telah pun mengeluarkan perintah pengguna data. Dalam perintah tu kita telah nyatakan 11 sektor yang patut mendaftar. So kita dah senaraikan 11 sektor seperti yang tadilah. Tetapi bagi mana-mana syarikat yang tidak termasuk di bawah sektor ni, tetapi syarikat ni juga merupakan data user, maknanya dia proses data. Kan? Dia masih terikat dengan akta ni. Maknanya dia kena patuh kepada semua prinsip-prinsip yang telah masukkan dalam akta ni. Terutama 7 prinsip utama tu lah yang patut dipatuhi, iaitu prinsip am, prinsip notis dan pilihan, prinsip penzahiran, prinsip keselamatan, prinsip penyimpanan, prinsip integriti dan juga prinsip akses. Maknanya individu boleh akses tau. Mana-mana data dia kepada siapa dia beri sebelum ni, dia boleh akses. Maknanya data dia tu betul atau tidak, apa terkini atau tidak. Dia boleh, bila masa dia boleh akses. Okey, mungkin masih lagi yang mendengar kita bersembang ni masih lagi dalam keadaan samar-samar penjelasan itu. Puan, saya nak tanya dengan puan ni, bila sebut tentang akta ini ataupun akses yang diberikan kepada syarikat ini, bagaimana puan? Adakah dia ada satu, dalam akta ini ada satu rukun ataupun satu perkara yang perlu dipatuhi oleh golongan data pengguna ini, iaitu syarikat yang ni, syarikat-syarikat atau perkhidmatan yang memberikan perkhidmatan ini, mereka ada satu standard SOP. Jika mereka ambil data ini, mereka perlu menjelaskan kepada pengguna seperti saya. Katalah puan sebagai syarikat bank lah, bank nak buat pinjaman dan sebagainya, dia ada satu borang khas ke yang menunjukkan ada akta perlindungan peribadi ni. Jadi pengguna kena isi borang ni dan menyatakan apa syarat-syaratnya. Okey, nama encik, nombor kad pengenalan encik akan dihantar kepada Citros, Micros, Asacros, apa cross lah. Mungkin puan boleh jelaskan. Okey, setiap transaksi kalau di antara agensi syarikat tu dengan pemilik data, pertama mesti dimaklumkan. Maknanya dia mesti disclose. Maknanya dia ambil data ni untuk apa? Dia mesti tahu. Dan dia mesti setuju. Okey, saya setuju data ni seterusnya untuk diri kepada siapa-siapa atas sebab apa? Dia kena setuju. Kalau tidak, tak boleh proceed lah. Yang penting mesti ada persetujuan daripada pemilik data tu atas apa-apa data tu untuk digunakan. That's the most important lah. Mana kata itu akan ada satu lagi contoh, kalau kita selama ini kita sign borang dan sebagainya, mungkin tak ada benda tu lah kan. Ada tapi tak tengok. Tak tengok, main sign je asalkan boleh dapat lulus pinjaman. Sebelum ni saya tahu ada, macam Astro pun ada. Tapi kita tak kisah. Kita jenis manusia yang bila dapat sign. Detail mana kita baca. Sama macam kita sign kalau kita set and purchase dan sebagainya. Mampus you baca ke semua tu daripada 1 sampai tak baca kan. Setahun tunggu nak habis tu. Nak khatam tu. Pinjam mohon Januari, Disember belum tentu dapat loan. Sama lah macam ni. Jadi sekarang ni menjadi tanggungjawab semua pemilik data. Dia kena tahu bila dia bagi data tu, dia kena consent lah. Data ni untuk siapa kan, atas tujuan apa, dia kena ambil tahulah. Maksudnya adakah Jabatan Perlindungan Data Peribadi Malaysia akan menekankan supaya rakyat Malaysia selepas ini ataupun sekarang ini akan ada satu pihak bank ataupun siapa-siapa tadi 11 sektor ini memaklumkan atau ada satu borang khas yang perlu mereka declare, okey, saya setuju data peribadi saya ini untuk dibuat siasatan ataupun rujukan mana-mana. Adakah itu ditekankan oleh jabatan? Yes, sekarang ni kita nak bagi awareness pada semua individu. Maknanya semua pemilik data yang data dia adalah dilindungi. Bila data dilindungi, maknanya dia sendiri kena memastikanlah data dia ni dibagi kepada siapa, untuk urusan apa. Itu dia kena tahu lah. Jangan dia duk depends pada kita sedangkan dia tak ambil kisah. Kena ada kebijaksanaan untuk mengetahui. Baik, lepas ni kita akan tanya apakah tindakan ataupun denda-denda penjara yang akan Puan Borniah tangkap mereka ni kalau yang menyalahi ni. Puan boleh tangkap ke? Nanti kita tanya Puan boleh tangkap. Puan kena buat pistol ni sekarang ni, jangan main-main. Ini akta ni setelah pun dah berukat kuasa 23 Puan, 13 ke 23? Apa dia? Dah kuat kuasa ni akta ni 15 November ya. Anda kalau photostat kad pengenalan dan sebagainya, pastikan kalau anda nak buat sebarang transaksi, tanya ini kau nak simpan kat mana sebenarnya ya. Baik, Puan, tadi Puan sebut 7 prinsip tadi tu ya. Ini ada juga yang minta Puan kalau boleh perjelaskan sikit
terma dalam 7 prinsip tu supaya kita faham hala 7 prinsip tu. Okey ya. Kita dah kata tadi, walaupun syarikat tu berdaftar ke tak berdaftar, apa yang penting dia kena patuh kepada 7 prinsip yang telah disenaraikan dalam akta. Okey, prinsip pertama adalah prinsip am. Prinsip am ni adalah pemeriksaan hanya dengan kebenaran individu. Maknanya setiap urus niaga mesti mendapat kebenaran individu itu. Kalau tidak, dia tak boleh teruskan dia punya transaksi. Prinsip kedua adalah prinsip notis dan juga pilihan. Di mana hak individu untuk dimaklumkan mengenai data peribadi yang diproses dan tujuan apa. Maknanya apa tujuan dia, ke mana dia nak bawa data ni. Lepas tu prinsip penzahiran. Prinsip penzahiran ni adalah yang kita perlu zahirkan kepada mana-mana pihak. Katalah dia nak, lepas ni dia nak hantar data dia kepada bank mana ataupun insurans mana, dia kena bagi tahu. Perlu dizahirkan lah. Lepas tu prinsip keselamatan ni of course lah, dia kena lindungi data orang ni lah. Jadi maknanya bila dia ni dia boleh akses. Pemilik data boleh akses bila-bila masa data dia. Maknanya data dia disimpan dengan cara yang selamat atau mungkin boleh disalahgunakan. Lepas tu penyimpanan lah. Of course penyimpanan kena dalam, kita kena tahu dia simpan data ni berapa lama. Katalah dia lepas dia buat business transaction tu, katalah lepas 2 tahun dia dah habis dia punya tempoh bisnes dia akan pergi kepada pengguna data ni. Okey, saya nak buang saya punya data. Dia ada hak. So maknanya pengguna data ni boleh buang lah, tak perlu disimpan lagi. Lepas tu integrity. Of course lah, data ni mesti ada integrity lah. Maknanya data ni mesti tepat, lengkap dan juga kemas kini lah. Jangan kita simpan data yang outdated, tak guna juga. Macam ada pusaka dah tu kan. So yang akhir sekali of course lah prinsip akses lah. Maknanya sekarang ni kita boleh memberi kebenaran kepada pemilik data tu untuk nak akses dia punya data. Sejauh mana dia punya data tu disimpan, sejauh mana data dia betul, sejauh mana data dia kemas kini dan sebagainya. That's the 7 prinsip yang mesti dipatuhi oleh semua pengguna data. Sama ada daftar ataupun tak daftar. Baik. Kita tahu sekarang ni bila Puan sebut kempen untuk pembekal ataupun golongan pengguna data ni bila kata golongan pengguna data ini mereka 7 sektor tadi lah 11 sektor tadi ataupun syarikat-syarikat yang menawarkan perkhidmatan yang berkaitan dengan pemilik data ya. Jadi bagaimana, di mana dan sampai bila mereka harus menggerakkan untuk mendaftar ni Puan, syarikat ni? Okey, kita dah bagi tempoh, kita dah wawarkan pun. Bila saja akta ni dikuatkuasakan, bermula daripada tarikh tersebut, mana-mana syarikat yang tergolong di bawah 11 sektor ni perlu mendaftar dengan kita. So kita punya pejabat kita of course lah di Jabatan Perlindungan Data Peribadi, di bangunan KKMM. Kita punya di tingkat 6. So sekarang ni sebut Putrajaya apa? Putrajaya. Okay. So itu apa-apa pun kalau nak detail dia boleh melawat kita punya web kan. Web kita web kita adalah JPDP www.pdp Perlindungan Data Peribadi .gov.my. So bila buka saja kita punya web tu, you boleh tengok semua ada kat situ. Termasuk kita punya akta yang telah digazet ni pun ada di situ. Boleh buka. Kita buka. Termasuk akta dan juga prinsip-prinsip 6 regulator yang regulation yang kita dah buat ni pun ada di bawah tu. Laju tak ni Puan web ni? Laju tak? Nah, kalau you punya tu lajulah. Okey. Puan, ni no data receive reload. Okey, baik, nanti dulu. Puan, okey, apa yang perlu syarikat ni? Macam saya ni syarikat yang terlibat. Apa dia saya perlu bawa? Dokumen-dokumen apa? Bagaimana? Okey, bila yang penting you nak mendaftar, of course lah borang permohonan pendaftaran. Borang 15.1 kan? Borang permohonan pendaftaran. So dalam borang tu you kena isi lah. You kena isi. Di kita ada tiga buku surat borang semua Ada A, B, C, D, E dan
F lah semua yang perlu diisi. Saya rasa mudah dalam borang ni untuk diisi. Boleh daftar secara online ke bagaimana? Atas talian? Okey. Buat masa sekarang kita minta maaf sebab kita belum lagi menyediakan sistem online. Kita hanya ada back end saja. So kenalah dihantar ke kaunter kita di pejabat kita tingkat 6 Putrajaya. Bagaimana bila Puan kata Putrajaya ni, kalau lah yang tahu, yang tiba-tiba dengar ni, syarikat dia beribu pejabat di Kelantan, luar daripada Kuala Lumpur ni. Tak ada masalah. Boleh post. Boleh post Yes. As long as dia completekan dia punya borang. Tak canggih, dia kata dia klasik lah post-post buat masa online ni sebab kita tengah develop satu sistem online. Kita dalam proses untuk develop satu sistem online. So bila kita dah betul-betul dah complete sistem ni, maknanya lepas ni tak perlu datang office lagi lah. Boleh buat secara online lah. Jadi borang ni boleh dimuat turun daripada web kita. Dan saya nampak muka Puan di sini cantik. Semua sama ni, korporat ni ramai juga yang dekat sini. Baik Puan, bila sebut tentang di sini maklumatnya ada sini bagi orang awam pun boleh tahu, industri pun tahu cara pendaftaran dan sebagainya untuk mengetahuinya. Baik, kita nak tanya ni, tak ada inisiatif ke daripada jabatan Puan arahkan anak buah ni untuk pergi road tour supaya bagaimana jelajah? Kita memang kita dalam perancangan untuk road tour. Boleh bawa KLFF? Tetapi isunya sekarang kita belum lagi mencukupi kaki tangan. Sebab untuk makluman you, kita punya kaki tangan sekarang ni hanya 49 orang sahaja. Yang dalam web ni? Yang nampak itu, gambar itu fully jawatan. Ada yang tak berisi. Jadi you just imagine kita nak pergi, kalau kita nak pergi roadshow untuk jelajah macam ni, memang kita buat masa ni lah kita belum mampu lagi lah, tetapi kita akan cubalah. Kita sekarang ni kita hanya pergi, fokus kita nak bagi awareness pada orang. Dengan caranya kita buat seminar lah. Dan juga kita buat pameran dan sebagainya lah untuk nak memaklumkan kepada orang ramai what is the Akta Perlindungan Data Peribadi ni. Baik Puan, kita akan balik lepas ni, kita akan tanya kalau ada yang ketegak, yang rasa saya tak tahulah berapa lama jangka masa Puan berikan untuk mereka daftar, dan hukum-hukumnya di kalangan mereka yang tak daftar, dan juga antara, saya nak minta Puan cerita satu sampel kes kalau penipuan data peribadi ini. Terus kekal bersama kami dengan tetamu di Konti untuk PIKA hari ini, sesuatu yang baru bagi kita semua rakyat Malaysia. Puan Burniah Jamari, Pengarah Bahagian Pendaftaran Operasi Jabatan Perlindungan Data Peribadi Malaysia. Puan, apa akan berlaku jika ada syarikat ataupun sektor-sektor ini yang tidak daftar, ataupun berapa lama jabatan bagi untuk daftar ni? Okey, kita telah memberikan tempoh 3 bulan tempoh pendaftaran selama 3 bulan daripada tarikh penguatkuasaan akta. Macam edah lah ni. Maknanya kita dah kuatkuasaan bermula pada 15 hari bulan 11. So akan berakhir pada 15 hari bulan 2 2014. So selepas itu sesiapa yang termasuk dalam 11 golongan yang kita telah senaraikan tu tidak mendaftar, jika kita dapati memang betul lah dia salah satu daripada syarikat tersebut, kita akan kenakan tindakan undang-undang lah. Dan tindakan undang-undang tu of all lah, kalau dia dapati bersalah akan dikenakan denda lah. Dan dendanya adalah RM500,000. RM500,000? Wow, banyak tu. Memang banyak. Sebab itu kita dah war-warkan kepada semua pengguna data supaya datang untuk membuat pendaftaran sebelum 15. Maknanya tarikh last tu 15 hari bulan 2 lah. 15 Februari Yes. Kalau mereka tidak juga daftar akan dikenakan denda RM500,000 atau penjara tidak lebih 3 tahun. Penjara tak lama, cuma duit tu banyak. Kalau kena dua-dua sekali lagilah. Memang lebam lah. Okey Puan, itu cerita tentang yang mendaftar ni. Bagaimana Puan boleh berikan satu sampel kes akta-akta lain yang boleh kita kaitkan hak sebagai seorang pengguna atau pemilik data ini disalahguna oleh syarikat-syarikat tertentu? Okey, kita boleh bagi contoh. Katalah seorang pemilik data, dia berurusan dengan syarikat A. So syarikat A ni akan proses data dia akan ni. So kemudian syarikat A pula dia memberi maklumat orang ni, individu ni, kepada syarikat B. So of course syarikat B akan gunakan maklumat orang ni untuk berurusan komersial. Maknanya dia akan menghubungi pemilik data tersebut lah. So bila dia hubungi pemilik data tersebut, of course pemilik data, kalau dia rasa macam mana dia boleh dapat
data dia sebab dia tak berurusan dengan dia pun. Yelah. Yang saya tak B. So maknanya dia boleh buat aduan lah. Sama ada dia boleh bertanya